Halo, salam sejahtera dan selamat pagi sekali lagi kepada semua penonton-penonton sekalian. Saya ingin kongsikan satu berita yang baru keluar sejam yang lalu. Berita ini amat mensyahduhkan keadaan untuk Najib Razak. Seperti kita sedia maklum, Najib Razak mantan parlimen mantan penyandang parlimen Pekan. Dan kita sedia maklum, baru-baru ini 10 Oktober yang lalu, parlimen baru sahaja dibubarkan dan pilihan raya bakal menyusul. Di sebalik semua itu, Najib dengan secara otomatiknya hilang kelayakan untuk dinobatkan sebagai ahli parlimen Pekan. Dan pilihan raya nanti pun Najib tidak lagi dapat bertanding. Tetapi dengan berita yang baru saya terima ini, mungkin akan membuatkan Najib sedih dan juga syaduh lah, macam itulah. Dia berada dalam mahkamah, tetapi penyokong-penyokongnya membuat satu kenyataan yang mereka masih menantikan Najib Razak, masih mengingati Najib Razak. Aura Najib Razak masih ada di Parlimen Pekan. Berita ini bertajuk, kawasan Pekan masih dipayungi aura Najib Razak. Berita ini saya petik dari Malaysia Kini. Kalau penonton-penonton ada yang cakap berita ini tipu ke apa ke, pergilah cek sendiri kat Malaysia Kini. Laman webnya adalah malaysiakini.com. Berita penuh, PRU 15. Tempoh 9 tahun Najib Razak memegang jawatan Perdana Menteri dilihat benar-benar meninggalkan kesan dalam kalangan pengundi di Parlimen Pekan sehingga hari ini. Ditambah pula dengan statusnya, sebagai anak kepada bekas Perdana Menteri kedua, Abdul Razak Hussein, dapat difahami bagaimana nama Najib banyak mempengaruhi penduduk di kawasan terbabit. Najib mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-6 pada April 2009 untuk mewarisi kerajaan BN daripada Abdullah Ahmad Badawi. Ia berjalan seadanya di sebalik pelbagai isu dan tentangan daripada pembangkang. Namun, kredibiliti Najib terjejas teruk menjelang pilihan raya umum PRU ke-14 dengan pelbagai kontroversis, khususnya membabitkan skandal syarikat pelaburan strategik milik kerajaan 1MDB. Ia kemudian menyaksikan UMNO BN tumbang buat pertama kali dalam sejarah selepas gagal memperoleh mandat untuk kembali sebagai kerajaan. Kemunculan Pakatan Harapan PH sebagai kerajaan baru juga membawa kabar duka buat Najib apabila dia dan istrinya Rosmah Mansur didakwa di mahkamah atas pelbagai pertuduhan. Ketika Rosmah masih dibicarakan, Najib pula sudah didapati bersalah atas 7 pertuduhan membabitkan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Dia akhirnya dihantar ke penjara Kajang pada 23 Ogos. Lalu, selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta ringgit dalam kes penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Selepas 30 hari Najib mendekam di penjara Kejang, kebanyakan pengundi Pekan masih berharap bekas Perdana Menteri itu dapat bertanding lagi dan kembali menjadi ahli parlimen kawasan itu. Seorang peniaga, Syahrudin Abdul Samad, 42 berkata, sepanjang tempoh Najib memegang jawatan Perdana Menteri, terlalu banyak bantuan disalurkan kepada rakyat. Dia yang menjadi adalah antara penerima program bantuan rakyat, One Malaysia BR1M, diperkenalkan Najib mengakui sumbangan itu banyak membantunya memulakan perniagaan. Pada masa sama, Syahrudin mengakui
kekangan semasa menyukarkan harapannya itu menjadi kenyataan. Justru dia terbuka untuk melihat ada tokoh lain yang bertanding bagi mengisi tempat Najib di Pekan. Sesiapa saja boleh ganti Najib, asalkan boleh buat kerja macam biasa. Kerajaan yang ada sekarang pun dah okey. Banyak bantuan yang dia, Najib, bagi dulu. Macam duit BR1M. Dengan duit itulah saya buat modal pusingan untuk berniaga, katanya yang menjual air balang di Jalan Kuantan Pekan, dekat Ubay Pekan. Ketika ditanya mengenai siapa paling sesuai menggantikan Najib untuk kerusi Parlimen Pekan, Syahrudin berkata mungkin Muhammad Nizar, anak Najib bersama isteri pertama, boleh diketengahkan sebagai calon. Dari segi pengalaman, dia, Muhammad Nizar, masih belum ada pengalaman, tapi saya percaya jika diberi peluang dia boleh menang. Saya bukan orang politik, jadi tidak tahu sangatlah. Tak kisahlah siapa nak ganti, asalkan boleh buat kerja dan bantu rakyat, katanya lagi. Letak di DUN dulu. Muhammad Nizar merupakan ketua pemuda UMNO Pekan yang dipilih ke jawatan itu pada 2018. Di peringkat lain, Muhammad Nizar juga diberi kepercayaan sebagai ketua Biro Ekonomi dan Modal Insan Majlis Tindakan Sosial Negeri Pahang, sebuah agensi di bawah kerajaan negeri. Sementara itu, ketua wanita UMNO Pekan, Zalma Abdul Rahman, berkata memang benar. Memang nama Muhammad Nizar antara yang disenaraikan sebagai calon bagi kerusi Parlimen Pekan. Katanya, nama itu dicadangkan untuk kerusi Dewan Undangan Negeri DUN dalam Parlimen Pekan. Calon-calonnya sudah ada, tetapi saya pun tak tahu siapa senarai yang terkini kerana berada di tangan pucuk pimpinan. Dia, Muhammad Nizar, sudah bersedia untuk menjadi calon, katanya ketika dihubungi Malaysia Kini melalui aplikasi WhatsApp. Dalam pada itu, seorang penduduk di Kampung Gacong, Asmid Muhammad Nur, 54, ketika ditanya mengenai calon untuk menggantikan Najib, dia memberitahu Muhammad Nizar adalah individu paling sesuai. Cuma kalau boleh, letaklah dia di kerusi DUN terlebih dahulu. Selepas itu, barulah dihantar ke Parlimen. Tapi kalau UMNO bahagian Pekan nak terus calonkan ke Parlimen pun tidak ada masalah. Lagipun dia, Muhammad Nizar, dah lama buat kerja di Pekan, terutama di Pramujaya, katanya. Bagi generasi kedua Felda Cini, 2, Fikirmen Adinan, Muhammad Nizar adalah calon paling berpotensi untuk menggantikan ayahnya di kerusi Parlimen Pekan. Orang pengundi Pekan mesti pilih bosku sebab kebanyakannya memang sayang kepada Najib. Tapi kalau boleh, tapi kalau bukan dia Najib jadi calon, boleh ganti dengan anak dia Muhammad Nizar. Confirm orang pilih undi sebab ada darah Tun Razak. Mesti menang punyalah, kata yang berusia 44 tahun ini. Di bawah kawasan Parlimen Pekan terdapat 4 DUN, iaitu Pulau Manis, Pramujaya, Bebar dan Cini. Secara umumnya, nama Abdul Razak dan Najib sudah terlalu sinonim dengan kehidupan seharian mereka. Justru, siapa sahaja dipilih sebagai calon di Pekan, asalkan mempunyai pertalian darah dengan kedua-dua bekas terbabit, bekas Perdana Menteri terbabit, hampir pasti memperoleh sokongan penuh daripada pengundi Pekan. Itu saja berita untuk pagi ini. Teruskan menonton dan berikan komen anda dalam channel ini. Bye-bye.